Tips menyimpan 10K setahun. Hello, hi, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Lama Kak Yati tidak jumpa, korang semua minta maaf sebabnya Kak Yati dalam beberapa hari ini ada busy sikit menguruskan kerja-kerja sepanjang hujung tahun ini, dan juga ada masalah beberapa jiran kita orang, dan kita sebagai jiran tetangga kena tolong. Okay, pada korang yang first time melihat video Kak Yati, tolong subscribe, like and share di semua sosial media yang kamu ada. Dan jangan lupa juga dalam channel Kak Yati ada banyak tips tentang YouTuber baru. Jadi kalau kau adalah YouTuber baru, kau boleh klik tips di atas. Hai, diam. Hai. Bising anak akak mau buat video lagi, dia bising. Oke, so hari ini Kak Yati mau kongsi. Hari ini bukan tips tentang YouTuber, tapi untuk tips para sahabat wanita suri rumah di luar sana. Tips menyimpan 10K dalam masa setahun. So sekarang ini bulan berapa? Sekarang ini bulan 12. So sekarang ini last bulan 12, dari bulan 1 sampai bulan 12. So Kak Yati on my experience, Kak Yati mau kongsi pengalaman saya sendiri macam mana tips menyimpan 10K dalam masa setahun. Setahun tu adalah 12 bulan. So kalau anda wanita bekerja dan dalam masa yang sama anda adalah peniaga online, nah ini dia Kak Yati kongsi macam mana korang boleh menyimpan 10K dalam masa setahun, maknanya 12 bulan. Oke, tips yang pertama, dan ini juga boleh tips ini juga boleh di aplikasi, boleh diguna oleh lelaki atau perempuan, tiada masalah. So, korang mau tertanya-tanya apa tips dapat menyimpan 10K dalam masa setahun. Oke, tips yang pertama, tips menyimpan 10.000. Bukan 1.000, bukan 2.000, bukan 3.000, bukan 4.000, tapi 10.000 dalam masa setahun, dalam masa 12 bulan. Oke, tips yang pertama, korang kena ada big, dream big. Korang kena ada cita-cita. Oke, korang kena ada target, dan target tu korang kena tulis, korang kena pulun. Itu. Korang mau menyimpan, jadi korang kena ada target. Oke. Lain orang, lain cara dia. Lain orang, lain cara dia. Oke. From my experience, Kak Yati ini bukanlah orang yang terlalu berjimat-cermat, dan bila saya nampak banyak duit dalam bank, mata saya jadi rambang mata dan ligat berfikir, itu mau beli, ini mau beli, itu mau beli. Siapa perempuan macam Kak Yati tu? Semua benda mau beli di online. Tetapi oleh kerana Kak Yati ada target, jadi Kak Yati berusaha bersungguh-sungguh untuk menyimpan every month. Oke, yang kedua, selepas korang ada target, yang kedua adalah korang punya tindakan drastik. Contoh, dari bulan 1 korang kena simpan berapa? Kalau 12 bulan korang nak cari, kalau korang boleh simpan 1.000 sebulan, maknanya dalam masa 12 bulan korang dah ada 12.000. Tapi oleh kerana Kak Yati ni tak adalah semewah apa semua, jadi Kak Yati tidak mampu menyimpan banyak-banyak, cukuplah 10K. So, apa yang Kak Yati buat? Kak Yati ada kerja sendiri dan juga ada buat perniagaan online. This is my kerja, this is my business online. So, dapat gaji, akak simpan dulu. Dapat pendapatan bisnes online, akak simpan dulu. Jadi bila dua ni bergabung, akak tak guna, sebabnya akak nak sampai kepada matlamat 10K setahun. Okey. Jadi kena disiplin. Ingat, tindakan tu kena disiplin tu every month tanpa miss. Tapi oleh kerana Kak Yati ni pun disiplin menyimpan setiap bulan tu pun boleh langgar. Nah, di sini tips yang ketiga, korang main kutu.
tuh, jadi korang tidak terasa menyimpan duit yang banyak tuh setiap bulan. Jadi korang ada rasa tanggung jawab untuk simpan, itu ini. Oke. So, Akak tunjuk bukti macam mana Akak dah berjaya berjaya membeli emas dengan simpanan Akak. So, ini emas Akak yang pertama. Gelang emas Akak untuk tahun ini bernilai 5.000. So, sepanjang 12 bulan ni Akak dah beli satu 5.000. So, berapa ribu lagi yang Akak kena cari untuk mencapaikan 5.000 tu? 10.000. 5.000 lagi kan? So 5.000, ni gelang 5.000. Okey, berjaya, alhamdulillah. Tahniah pada diri saya sendiri. Ini bukan saya nak menunjuk, nak riak apa semua. No, this is perkongsian untuk bagi semangat pada sahabat di luar sana yang ingin menyimpan. Nanti saya bagi tahu why, kenapa Akak nak simpan emas. Okey, so 5.000 dah. Okey, ini yang kedua. Gelang ni bernilai 2.500. Jadi 5.000 tambah 2.000 dah 7.500. 7.500. So 10.000, 7.500 dah ada, tinggal 2.500 lagi. So untuk 2.500 tu tada Akak 3.000 Akak ambil ini pula, nak tambah ni pula. Ni untuk simpanan masa depan anak-anak. So jadilah 10.000. Alhamdulillah bulan 12 ni betul memang dah berjaya, terbukti. Tapi Akak nak bagi tahu korang, Akak ni kalau ada duit dekat bank Akak terfikir-fikir. Tapi kalau macam beli emas ke, beli ni ke, Akak tak akan terfikir-fikir pun benda tu. So pada korang yang berkeinginan mau menyimpan, baik korang beli emas ataupun cincin ataupun rantai untuk isteri ataupun untuk diri sendiri. Kalau korang tak mampu nak beli yang beribu-ribu, Akak showkan nih, ambil yang 1 gram sahaja every month. Boleh minta tolong suami, ataupun kalau korang kerja sendiri, pastikan make sure you disiplin. Okay? Dan alhamdulillah, tada, inilah dia saya punya simpanan yang berjumlah 10.000 pada tahun ini. Alhamdulillah. So kalau korang nak ada pendapatan sampingan, RM35 sahaja dia punya dia punya deposit permulaan. So korang boleh kontak Kak Yati di bawah. Saya ajar korang macam mana untuk memulakan perniagaan sendiri di rumah sahaja. Mungkin kalau tiada pendapatan online ni, Kak Yati tidak boleh capai 10K tau. Tapi alhamdulillah dengan adanya pendapatan online, Kak Yati boleh tambah koleksi emas, Kak Yati boleh tambah simpanan Kak Yati, dan juga Kak Yati boleh bayar insurans pendidikan anak-anak Akak every month. Alhamdulillah, itu rezeki. So lain orang lain rezeki, lain orang lain cara menyimpan. Kadang-kadang ada juga yang saya tengok cara dia menyimpan, dia asingkan duit RM1, RM2, RM3 dalam setiap balang. Macam tu bagus. Tetapi pada Kak Yati, this is my own experience. Saya jenis macam tu saya tidak disiplin. Saya kalau ada lamsam contoh 3.000 ke 2.000 terus saya simpan, and then saya tak boleh letak lama-lama dalam bank ataupun dalam balang ke kat mana. Sebabnya saya akan terfikir-fikir duit tu dan akan perasaan saya ambil lah duit tu, membeli belah, ambil lah. Saya bukan jenis disiplin menyimpan macam tu. Jadi that's why I beli I punya gelang, emas dan juga ini. So kenapa? Sebabnya ini sebab dia. Sebabnya kenapa sahabat-sahabat, ini adalah Aranum, pusat gadaian dekat bank rakyat yang halal, untuk khas untuk kita orang-orang Islam. Dan bukan orang Islam pun boleh juga, boleh letak emas kita di Aranum. Kebaikan dia, kita simpan kat sana, kita just bayar upah simpan sahaja. Kita boleh pinjam duit dari sana, dan emas kita pun kita bagi kekal kat sana. So maknanya emas kita ni tidak hilang.
kita boleh ambil balik emas kita, cumanya kita letak sementara dan kita pinjam duit dekat Aranum. Jangan korang pergi jual emas ataupun korang punya ni di kedai-kedai emas biasa ataupun pajak gadai yang bukan Islam. Sebabnya nanti korang yang rugi, korang akan membayar kos simpan yang mahal. Kalau di Aranum, korang dalam sehari berapa sen je korang kena bayar. And then kebaikan dia, emas korang akan dapat dan tidak akan tergadai emas tu. Just korang tolong simpan dan bayar upah, itu saja. So kalau kebaikan menyimpan emas, ni ada banyak lah kan. Boleh membantu kita di waktu sulit dan juga susut nilai dia rendah. Makin lama makin naik, makin lama makin naik nilai emas. So kalau korang ada apa-apa soalan, just drop komen di bawah. InsyaAllah Kak Yati akan buat video, next video tentang apa, okay? So sahabat, kalau video Kak Yati ini bermanfaat, tolong kongsi di semua sosial media yang kamu ada. So itu sahaja sahabat perkongsian Aka untuk sepanjang tahun 2020, bulan 12 lah kan. So tahun depan 2021 Kak Yati doakan korang jadi YouTuber yang berjaya, untuk YouTuber baru berjaya monetize, dan juga untuk sahabat-sahabat yang mula mencari rezeki secara online. Akak doakan korang murah rezeki, sehat di dunia dan di akhirat. Terima kasih 3.000 subscribe kerana sentiasa menyokong Kak Yati. Oke, itu saja tips menyimpan 10.000 dalam masa setahun. Oke, kalau korang nak tanya apa-apa tips lagi berkaitan dengan emas ke, video ke apa ke, nanti Kak Yati ada masa Kak Yati buat video lagi. Just drop komen di bawah. Oke, dadah, bye-bye. Itu sahaja. Untuk anak-anak sekolah, macam anak saya pun dah bercuti juga. Selamat bercuti semua, jaga diri, jumpa lagi, bye.